muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah yang diperkenankan dapat sama-sama kita dalam menyambung pengajian kita dalam kitab Sirah Salikin juzuk yang keempat. Kita sedang membicarakan daripada perihal bab rajak. Rajak tu maknanya mengharap. Dan kita telah mengatakan bahawa di dalam agama Islam kita diwajibkan meletakkan harapan yang baik kepada Allah, kerana itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Manakala kita berburuk sangka kepada Allah, itu adalah haram, tak boleh. Demikianlah pula dalam pelajaran kita telah lepas bahawa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Allah Daud AS supaya bicarakan kepada manusia tentang sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang indah, supaya hamba-hamba Allah itu bertambah kasih dan mengenal Allah dengan kecantikan dan keindahan. Ini sebenarnya ajaran Nabi kita Rasulullah SAW. Mana dikenalkan kepada kita Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu sentiasa membuka pintunya kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Bukan maknanya kita datangkan dengan rasakan Allah tu garang, Allah Ta'ala tu mengazab hambanya, Allah Ta'ala tu tak ada belas kasihan. Tidak, bukan begitu. Tetapi dengan perbuatan sebahagian daripada orang Islam yang tidak ada peri kemanusiaan, membunuh manusia yang lain, mengebom sana dan sini, ini membuat gambaran yang sebaliknya, yang tak sepatutnya berlaku. Seolah-olah agama Islam ni tak ada belas kasihan. Seolah-olah Allah Ta'ala ni zalim kepada makhluknya, sehinggakan ajaran Islam tu agama yang menyuruh membunuh orang. Padahal itu tak benar. Sebab itulah di sini dalam pelajaran kita ditekankan, bahkan bukan baru ini, daripada zaman Nabi kita Rasulullah SAW ditekankan supaya kita berbaik sangka pada Allah dan ceritakan kepada manusia kebaikan Allah, kemurahan Allah, kemaafan Allah, jadi supaya manusia itu cinta dan kasih kepada Allah. Menyambung daripada kata-kata itu di muka surat yang ke-56 di juz yang keempat, perenggan yang di bawah sekali, berkata Tuan Mengarang kita Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, ru'ya Abbana bin Abi Ayyash bin Naumi wa kana yuksiru dzikra abwabir raja. Artinya Abban bin Ayyash seorang yang banyak menyebut tentang persoalan rajak. Rajak itu maknanya harap kepada Allah. Telah dilihat dalam mimpi berkata, maknanya ini seorang ulama, selalu dia membicarakan tentang kepada makhluk, kepada umat Islam, harap kepada Allah, jangan putus asa daripada Allah. Jadi akhirnya satu malam dia pun bermimpi. Mimpi kata dia, Allah Ta'ala telah meletakkannya di hadapan hadrat Allah. Dan Allah berfirman, apakah yang mendorongmu berbuat demikian? Kenapa kau ni suka cerita kepada orang supaya letak harapan kepada Allah? Jawab hamba Allah ini, aku mahu timbulkan kasih sayang makhlukmu kepadamu ya Allah. Ni tujuan dia. Maka lalu Allah Ta'ala berfirman, aku ampunkan dosa-dosamu. Maknanya Allah Ta'ala redha dan sangat suka dengan perbuatan hamba Allah ini. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadilah kita orang yang memberikan berita gembira kepada makhluk Allah mengenai kemuliaan dan kebaikan Allah. Jangan kita jadi orang yang menakutkan makhluk daripada Allah sehingga mereka putus harapan dari Allah. Sini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang ulama, asal dia ulama fikih. Ulama fikih yang anti tasawuf, anti tarekat asalnya lah. Tetapi di setiap hari bila dia nak berjalan daripada rumah dia nak pergi ke masjid, dia akan lalu satu buah masjid yang kecil yang diajar oleh seorang guru yang ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Dan guru tu seorang wali Allah yang nama dia Syekh Ali Al-Khawwas. Jadi dia pun pelikir, apa orang tua ni baca tak tahu tulis tak tahu, jadi guru pula, konolah jadi syekh pula. Jadi satu hari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni dia ada sedikit selisih faham dengan isteri dia. Jadi untuk memujuk hati isteri dia, dia kata tak apalah sayang,
Abang jadi kuda, kau naik atas abang lah. Dia pun pusing satu rumah. Isteri dia naik atas dia lah. Besok pagi bila dia tengah lalu, Syekh ni yang dia hina, Syekh Ali Khawas pun berkata, semalam, percaya ke tuan-tuan, ada satu ulama besar, dia jadi kuda pula, bini naik ke atas. Wah. Yang Syekh Abdul Wahab jalan teringat, alamak, ini aku yang semalam ni. Padahal Syekh ni bukan tahu pun apa yang berlaku. Oh, Masya Allah, ini wali Allah ni orang ni. Bukan sembarang. Barulah dia tahu. Dari hari itu dia belajar dengan guru ini. Akhirnya dia pun menjadi seorang ulama tasawuf. Dan juga seorang ulama wali Allah. Syekh Abdul Wahab Syarani, makamnya ada di Qahirah, di Mesir tuan-tuan. Ya. Ada rezeki, pergilah ziarah dia. Dia seorang wali Allah yang besar. Kata dia, kami terikat dengan janji kepada guru kami. Yang kami akan bersangkaan baik kepada Allah Azza wa Jal. Tidak berburuk sangka kepadanya. Walaupun kami melakukan seluruh maksiat ahli Islam, iaitu umat Islam. Walaupun seluruh dosa yang ada pada umat Islam kami lakukan, tapi tetap baik sangka kepada Allah. Inilah janji yang telah kami buat dengan guru kami. Maknanya ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran ulama-ulama tasawuf, kita wajib berbaik sangka pada Allah. Walau macam mana banyak dosa kita sekalipun, mungkin kita dah terlalu jauh, dah buat macam-macam sekalipun, dah kira-kira memang dah tak boleh terpikul, tetapi tetap wajib baik sangka dengan Allah. Jangan kita putus harapan. Dan inilah yang kita nak sampaikan kepada semua saudara-saudara Islam kita lain. Bahkan yang bukan Islam pun, moga-moga dengan hati dia terbuka, baiknya Allah Ta'ala macam ni, banyak dosa pun dia boleh ampunkan aku. Kan bagus. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ajaran agama Islam kita. Yakni, kami akan mengharap akan diampuni Allah dari segala dosa itu, serta bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada segala dosa, walau betapa banyak sekalipun. Dan kami tidak berputus asa daripada mengharapkan keampunan Allah Ta'ala terhadap segala dosa itu, serta bersangkaan baik terhadap Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh supaya berbaik sangka kepadanya melalui firman-Nya dalam suatu hadis kursi, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi khaira. Aku menganugerahi hambaku ketika ia bersangkaan baik denganku, bahawa akulah yang memberi setiap permintaan, maka hendaklah dia menyangka, iaitu hendaklah meletakkan harapan kepada aku sesuatu kebaikan. Jadi Allah Ta'ala ini, dia akan memberi kepada apa yang kita sangka pada dia. Kalau kita sangka Allah akan seksa kita, Allah seksa. Kalau dia sangka Allah Ta'ala akan beri kebaikan, Allah beri kebaikan. Jadi kalau dia sangka Allah ampunkan aku, Allah ampunkan. Jadi apa yang kita sangka, itulah yang Allah beri. Jadi apa yang kita nak sangka, sangkalah baik dengan Allah. Allah akan ampunkan aku, Allah akan pimpin aku, Allah akan maafkan aku, Allah akan jadikan aku orang baik. Jangan kita fikir, Allah Ustaz, saya tak boleh jadi baik lah, saya macam ni juga tak boleh berubah, saya macam ni lah juga sampai mati. Jangan. Allah boleh ubahkan. Letakkan sangka baik pada Allah, di samping kita berusaha dan berazam. Itulah dia tuan-tuan, ya. Kerana inilah Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullah ta'ala berkata, maka yang wajib bagi setiap Muslim ialah berkekalan dengan baik sangka kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Kerana ianya tanda orang yang berbahagia di akhirat. Tetapi hendaklah mengikut neraca, iaitu timbangan syariat yang sebenar. Berarti hendaklah dengan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu disertai amal ibadat yang disuruh oleh syarak, dan menjauhi segala maksiat dilarang oleh Allah. Di samping memperbanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala dan mencurahkan harapan kepada Allah agar diampunkan segala dosa. Itulah dia tuan-tuan. Maknanya harap ini bukanlah harap begitu saja. Harap itu disertakan dengan usaha yang sesuai dengan syariat. Kita nak Allah ampunkan kita, kita pun kenalah usaha buat amal-amal baik, minta Allah jauhkan kita dari dosa dan maksiat. Begitulah caranya. Macam kita nak makan, habis kita duduk diam, boleh kita kenyang? Tak boleh. Mestilah kita pun bangun, carilah makan. Kita nak sembuh dari penyakit, boleh tak? Aku nak sembuh lah, sakit aku ni sakit sangat lah,
Tapi boleh sembuh tak? Tak sembuh. Dia kena cari doktor, makan obat. Macam itulah dia tuan-tuan. Tetapi sangkaan dia tetap Allah akan ampunkan aku. Sangkaan dia tetap Allah akan maafkan aku. Itulah dia tuan-tuan ya. Syekh Abdul Wahab Syarani berkata lagi, jika dikatakan bahawa sesetengah ulama mengatakan bahawa memberatkan segi berbaik sangka pada Allah Ta'ala itu tidak disuruh hamba Allah melakukannya melainkan apabila dia hampir mati. Dan jika belum tiba masa itu, maka memberatkan rasa takut pada Allah Ta'ala adalah lebih aula, lebih utama. Itu memang ada ulama kata demikian. Itu pun telah kita baca pada pelajaran yang lepas. Maknanya kita ni baik sangka pada Allah yang Allah akan ampunkan kita. 100% kita baik sangka tu bila waktu kita sudah dekat meninggal dunia. Sebab kalau kita dah dekat meninggal dunia, kita nak beramal pun dah tak boleh. Nak buat kebajikan pun tak boleh. Habis macam mana ustaz, saya dosa banyak. InsyaAllah baik sangka pada Allah. Allah tu Maha Pengampun, Dia akan ampunkan aku. Tetapi kalau sekira masa sehat-sehat walafiat ni, kita kena ada perasaan takut juga. Berharap Allah ampunkan, takut akan azab yang Allah sediakan. Harapan dan takut tu sama-sama ditimbangkan. Tetapi sebagai ulama kata, untuk kita hendaklah kita letakkan rasa takut terlebih. Kenapa? Supaya kita jauhkan diri pada dosa dan maksiat. Memang kata ulama tu tak salah. Tetapi Syekh Abdul Wahab Syarani, seorang ulama tasawuf, dia telah mengatakan, letakkan harapan penuh pada Allah sepanjang umur kita. Mana tak kira lah. Bukan kata waktu dekat mati. Dengan sihat-sihat ini pun. Kenapa pula macam tu? Contoh lihat. Sebab yang diberi oleh Syekh Abdul Wahab Syarani adalah sebab orang tasawuf yang telah sampai darjat makam yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana? Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, kami berkata, kematian itu ada di sisi hamba Allah Ta'ala pada setiap nafas dari nafas-nafasnya. Dan dia tidak punya keyakinan yang dia boleh hidup dengan salah satu dengan nafas-nafas itu. Oleh itu tidak harus berburuk sangka kepada Allah Ta'ala selama-lamanya pada salah satu dari nafas-nafas itu. Subhanallah. Para wali-wali Allah, mereka ni kalau dah keluar satu nafas, agak-agak boleh lagi sedut nafas yang nombor 2. Belum tahu lagi. Siapa belum tahu? Kalau ada sampai ajal, itulah nafas yang terakhir. Nafas kedua tak ada lagi. Jadi bagi ulama-ulama yang seperti ini, bagi mereka setiap detik, setiap saat itu adalah umur yang terakhir. Di saat detik mereka keluarkan nafas, itulah nafas yang terakhir. Jadi bagi mereka itu setiap detik dia meletakkan sangkaan yang sepenuhnya baik kepada Allah. Sebab itulah saat terakhir umur dia. Jadi kalau orang tasawuf yang memang macam tu, 100% sepanjang umur dia tu dia memang baik sangka pada Allah. Tapi orang tu macam mana? Sudah darjat makam yang tinggi. Apakah dia akan buat dosa maksiat? Tak ada lagi dah. Cuma kalaulah kita ni yang tak sampai macam tu, kita yang masih maaf kata bergelimbangan dosa, lalai. Kalau kita 100% baik sangka pada Allah, sedangkan kita pun tak ingat yang kita akan mati sekarang kerana kita pun masih lalai, maka ini kadang-kala boleh bawa kepada mudarat. Apa dia? Kita pun lengah ibadat. Tak apa, Allah Maha Pengampun, nanti diampunkan aku. Kita pun buat dosa maksiat. Tak apa, nanti Allah ampunkan aku. Bahaya ni. Nampak? Jadi kalau sememangnya orang yang sudah sampai darjat makam yang tinggi itu, setiap detik tu dia sudah merasakan itulah umur dia terakhir, memang wajiblah dia teruskan sepenuh hati dia baik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah sebahagian ulama-ulama tasawuf, wali-wali Allah ni, apabila dia bercakap, apa dia cakap pun Allah. Lepas dia penghabisan dia cakap Allah. Kenapa pakcik ni asyik sikit-sikit Allah. Yelah, dia tak tahu penghabisan dia cakap, mungkin itulah yang penghabisan perkataan yang keluar, dan lepas tu dia pun meninggal. Jadi dan Nabi sebut, siapa yang penghabisan perkataan dia la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi mudah-mudahanlah perkataan terakhir keluar pada lidah dia Allah. Jadi kalau lepas dia sebut Allah, dia pun mati, alhamdulillah. Satu kalimah yang panjang la ilaha illallah tak dapat sebut sepenuhnya, dapat sebut Allah pun jadilah. Dan akhir umurnya dengan nama
Allah. Itu yang sebab sebagian ulama-ulama ni kalau dia cakap apa-apa, Allah. Jelah kau pergilah dulu. Allah. Nantilah tunggulah aku sekejap. Allah. Kenapa ni pakcik sebut Allah? Itu dia. Dia punya rahsia dia, tuan-tuan. Jadi begitulah dia, tuan-tuan, bagi orang yang sudah sampai darjat yang macam tu, mereka ni memang sepenuhnya wajib baik sangka kepada Allah. Kerana inilah Syekh Abdul Wahab Syarani berkata pula, barang siapa menyangka Tuhan yang berbuat kebajikan padanya, maka sesungguhnya dia akan menyaksikan limpahan kurnian Allah Ta'ala yang tidak pernah terlintas di hatinya. Kalau memang kita dah sampai makam tu, Allah buka pintu limpahan yang tak kita sangka-sangka. Bermacam-macam kelebihan, karamah, petunjuk, marifat, rahsia yang dibuka oleh Allah kepada hamba yang demikian. Sini Syekh Abdul Wahab Syarani berkata lagi, jika engkau menyangka pada Allah Ta'ala tidak mensia-siakan engkau di dunia dan tidak menyerahkanmu, iaitu tidak menyerahkan kepadamu soal mengurus dirimu sekelip mata sahaja, nescaya Allah lakukan. Arti kata yang lain, mana kalau sekiranya kita yakin Allah tidak akan biarkan kita hidup di dunia, maknanya Allah akan bantu kita sekalian kesusahan, sekalian kesakitan, sekalian masalah kita hadapi, Allah akan bantu kita. Kalau kita yakin demikian, Allah akan lakukan seperti itu. Sebab tu kita ni sebenarnya umat Islam ni tidak seperti umat yang tak beriman. Kenapa? Apa pun masalah kita hadapi, masalah sakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, apa pun lah, kita tak ada keluh kesah. Kenapa tak ada keluh kesah? Sebab kita tahu Allah akan tolong kita. Tapi dengan syaratlah kita jalankan perintah Allah, usaha-usaha zahir syariat tu kita jalankan sekadar yang kita mampu. Sebab tu yang keluh kesah, ustaz, ekonomi sekarang susah, sekarang cari kerja susah, mati ya kita macam ini. Maaflah tuan-tuan, orang yang keluh kesah ni sebenarnya hati dia kosong daripada ingat pada Allah. Sebab tu dia nampak semua susah saja. Tapi kalau dia orang yang beriman, hati dia penuh dengan ingat pada Allah, penuh harapan dia pada Allah, memang dia susah, tapi dia tak keluh kesah. Memang dia sakit, tapi dia tak ada bercerita, sakitlah aku, susahlah aku, macam ni dah pergi jumpa macam-macam doktor pun tak sembuh-sembuh. Tak ada. Dia tak ada mengadu-ngadu pada orang, tak ada. Sebab dia tahu Allah akan menolong dia. Dan kalau itu dia yakin, Allah akan tolong dia. Jangan dia bimbang. Kata Imam Abdul Wahab Syarani lagi, jika engkau menyangka Allah Ta'ala menyempurnakan kepadamu apa yang patut dibayar di akhirat, berhubung dengan hak-hak hamba Allah yang berupa harta dan kehormatan orang yang kau zalimi, dan tidak memperhitungkanmu berhubung dengan hak-hak Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala tidak menyiksamu kerana derhaka kepadanya, disebabkan kau telah mengharapkan dia mengampunimu, serta kau telah bertaubat daripada dosamu, nescaya Allah akan lakukan demikian itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memang mungkin ada salah silap dengan orang, kita memang mungkin ada terambil harta orang, kita nak cari dah tak jumpa, kita nak minta maaf tak tahu di mana, dan kita pun memang ada dosa kita dengan Allah, dan tak ada siapa yang tak ada dosa. Tapi semua tu kita meletakkan harapan pada Allah, harapan nanti di hari akhirat mudah-mudahan Allah Ta'ala akan meminta orang-orang yang aku berhutang dengan dia, aku buat salah dengan dia, supaya mereka memaafkan aku. Dan harapan Allah akan mengampunkan aku atas dosa-dosa yang telah aku bertaubat. Maknanya dia berbaik sangka pada Allah, yang sekalian perkara yang dia sangkut paut dengan manusia akan Allah Ta'ala bereskan. Dan dia pun baik sangka dengan Allah, sekalian dosa dia dengan Allah yang dia telah bertaubat akan Allah ampunkan. Kalau itu dia berbaik sangka, Allah lakukan. Maknanya Allah akan melakukan. Orang-orang yang kita ada dosa dengan orang tersebut atau mengambil hartanya, kau maafkan dia lah. Kalau kau maafkan dia, aku masukkan kau ke syurga. Ini Allah Ta'ala Maha Kuasa, tuan-tuan ya. Sebab tu di sini pokok pangkal kita baik sangka pada Allah. Memang pada hukum syariat, kalau kita buat salah dengan orang, ambil harta orang, memang kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Memang kita kena pulangkan harta dia kepada dia. Tetapi kalau kita tak jumpa, nak macam mana? Nak cari pun tak tahu kat mana. Dulu duduk kampung-kampung ustaz, sekarang kita semua dah flat-flat. Manalah kita tahu dia pindah kat mana?
Benda pun bukan banyak sangat, $10 je nak masuk neraka, $100 tak balik modal. Jadi kita pun minta Allah maafkanlah, supaya dengan kemurahan Allah Allah Ta'ala beri pada orang tu ganjaran yang besar untuk supaya dimaafkan pada kita. Dan kalau itu selain sangka kita pada Allah, Allah akan lakukan, insya-Allah. Beliau berkata lagi, Syekh Abdul Wahab Syarani berkata lagi, dan jika engkau menyangka bahawa Allah Ta'ala akan mematikan kau dalam tauhid, sempurna iman dan keadaan itu mana ahwal tu dalam keadaannya yang mendekati Allah, dalam keadaannya diredai Allah, ya. Itu maksud keadaan, ya. Pada dalam bahasa terjemahan Arab dia al-ahwal. Jadi kalau kita memang letak harapan Allah matikan kita dalam iman, dalam tauhid, dalam husnul khatimah, dan memanglah harapan tu mesti disertakan dengan amalan. Maaf kata dia tak makan ubat, habis dia mengharap sembuh, boleh ke? Tak boleh. Dia tak makan nasi pun, tapi dia harap dia kenyang gitu saja, boleh ke? Tak boleh. Jadi dia kena ada usaha juga. Dia pun sembahyang, dia pun belajar. Ya, mudah-mudahan Allah akan matikan aku dalam iman, dalam husnul khatimah, dalam keadaan dekat pada Allah. Kalau itu baik sangka daripada Allah, Allah akan perlakukan pada orang tersebut. Jadi kita kena baik sangka dengan Allah lah. Jangan kita buruk sangka, Allah aku mati nanti tak tahu macam mana dalam maksiat ke apa. Bimbang itu tak apa, tapi jangan buruk sangka, Allah aku mati dalam maksiat lah macam ni, Allah aku mati ni tak tahu beriman aku ke tidak ni. Kalau kita buruk sangka pada Allah, itu tak boleh. Bimbang tak salah, tetapi buruk sangka salah. Buruk sangka tu maknanya kita anggap Allah akan perlakukan kepada kita yang tak baik. Itu jangan. Kita bimbang, kita mati tak tahu macam mana, tapi kita harap kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam iman, dalam husnul khatimah. Itu memang disuruh demikian. Dan berkata Imam Syekh Abdul Wahab Syarani lagi, wa in zananta bihi, dan jika engkau menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak mendatangkan fitnah di dalam kuburmu, fitnah itu mana azab dalam kuburmu, dan mengajarmu hujjah untuk menjawab segala yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nangkir kepadamu, nescaya Allah lakukannya. Kalau kita sangka Allah akan selamatkan kita daripada azab kubur, dan kita pun baik sangka yang Allah akan mudahkan kita untuk menjawab mungkar dan nangkir dalam kubur, maka Allah akan perlakukannya seperti apa yang kita sangkakan. Jadi bila kita nak meninggal ni tuan-tuan, ya, jangan kita rasa bimbang, alamak macam mana aku masuk dalam kubur ni, macam mana nak jawab mungkar nakir. Jangan. Kita serahkan semua isi hati kita kepada Allah, dan kita yakin Allah akan tolong dan lepaskan kita dari azab kubur. Allah akan tolong kita untuk menjawab mungkar nakir. Allah akan tolong kita untuk selamatkan kita di alam barzakh itu. Kita yakin. Semacam mana kita yakin, semacam itulah akan Allah perlakukan pada kita. Dan berkata Syekh Abdul Wahab lagi, jika engkau menyangka dengan Allah Ta'ala bahawa dia tidak akan memperlihatkan kepadamu pancaroba hari kiamat. Pancaroba itu mana? Huru-hara hari kiamat. Bahkan engkau bangkit dari kuburmu dan terus menunggang burak amalan-amalanmu menuju ke syurga tanpa hisab, nescaya Allah lakukannya. Mana ni kalau betul kita yakin, macam mana nanti besok di Yaumul Mahsyar, mata kita dekat sakaratul maut tu, kita dah terbayang-bayang dah. Nanti lepas kubur, nanti aku bangkit kepada mahsyar, Allah macam manalah aku dengan keadaan panas matahari, macam manalah dengan perhimpunan orang ramai, dengan keadaan manusia, dengan keadaan bumi yang merah padam. Tetapi kita letakkan yakin kita pada Allah. Ya Allah, aku yakin Allah Ta'ala akan selamatkan aku daripada sekalian huru-hara yaumul qiyamah. Allah akan selamatkan aku. Allah akan beri aku tunggangan burak untuk terus aku masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Yakin kita kepada Allah. Ini kalau lebih-lebih lagi di saat kita nak meninggal dunia. Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi, waktu kita nak meninggal dunia memang kita kena 100% baik sangka kepada Allah. Tetapi kalau sekarang masa kita sehat-sehat ini, sebagaimana kita baru sebut tadi, kalau orang awam macam kita yang lalai daripada mengingati mati, memang kita ada kena perasaan rasa takut juga, supaya jangan kita
Harap itu melebihi dari takut, sehingga kita pula melakukan dosa dengan kata, nanti Allah ampunkan aku, Allah maaf. Tidak, kita kena jaga juga, ya. Tetapi kalau orang yang sudah sampai maqam ma'rifat, bagi dia tu wajib baik sangka kepada Allah 100% panjang umur, kerana setiap detik dia menyangka dia akan kembali kepada Allah. Dan berkata Syekh Abdul Wahab Syarani lagi, jika engkau menyangka dengan Allah Ta'ala bahawa dia tidak akan menghisapmu mengenai sesuatu dan tidak menanyakanmu tentang taksir atau kecuaianmu. Taksir itu kecuaian lah dalam amalanmu, dan saya Allah lakukan demikian. Kalau kita yakin Allah tidak akan hitung kita. Kita tahu hari hisap tu hari yang amat dahsyat. Nak menantikan giliran kita nak kena panggil tu, kita pun tak tahu nombor berapa. Nombor 1 bilion ke, nombor 1 bilion ke, nombor 1 trilion ke pun kita pun tak tahu. Manusia bukan sikit tuan-tuan, daripada zaman Adam AS sampai hari kiamat. Jadi kita baik sangka, insya-Allah Allah tak akan hisap aku. Allah tak akan mentanyakan aku apa-apa. InsyaAllah direct saja Allah Ta'ala hantar aku ke syurga. Yakin dengan sepenuhnya pada saat kita di waktu sakratul maut kita, atau saat sekarang pun kita yakin, tapi disertakan dengan amal-amal saleh. Kalau kita yakin yang demikian dengan betul dan ikhlas, Allah akan lakukan seperti apa yang kita yakin itu. Subhanallah tuan-tuan, ya. Sebenarnya Allah Ta'ala ni tak ada rugi kalau Allah nak masukkan siapa dalam syurga. Tak ada rugi. Tak ada rugi kalau Allah Ta'ala nak lepaskan sesuatu pada siksa. Tak ada rugi. Sebab apa? Sebab dia dah maha kaya. Kalau kira dia bagi kita semua satu dunia manusia, semua masuk syurga, ada kurang harta bendaharaan Allah? Tak ada, tak kurang. Kalau dia menyiksa semua manusia, semua masuk neraka, adakah Allah Ta'ala tambah kaya? Tak ada. Sebab Allah dah maha kaya, tak perlu apa. Jadi kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Allah nak masukkan orang tu syurga, tak apa hitung-hitung, Allah boleh lakukan. Sebab semua kuasa di tangan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha berkuasa atas sesuatu. Tapi kenapa yang kita bimbangkan sangat? Cuma sebagaimana saya sebutkan tadi, saya ulangkan lagi, bimbang kita ni waktu-waktu kita dalam sihat-sihat ini. Cuma kalau memang waktu saat-saat kita akhir umur kita, 100% kita yakin Allah akan lakukan yang terbaik kepada kita, ya. Dan berkata Imam Syekh Abdul Wahab Syarani lagi, jika engkau menyangka dengan Allah Ta'ala bahawa Allah mengukuhkan kakimu di atas jembatan Siratal Mustaqim dan tidak menjatuhkanmu ke dalam api neraka Jahannam, nescaya Allah akan lakukan demikian itu. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, ya, jembatan Siratal Mustaqim ni macam-macam riwayat. Ada riwayat sebut 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. Dan lebih halus pada rambut. Rambut kita dibelah 7, lebih halus pada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Macam mana nak jalan? Jangan kata 1000 tahun lah, 1 minit pun susah, 1 second pun susah. Mungkin pijak kan kita balik. Dan macam tu yang halus, macam mana kita nak berjalan? Tetapi orang yang berjalan atas jembatan Siratal Mustaqim ni macam-macam. Ada yang jalan terkesut-kesut, ada yang jalan merangkak-rangkak, ada yang jalan berlari anak, ada yang jalan berlari-berlari, ada yang macam kuda, dan ada yang seperti kilat. Dia pijak satu, dia pijak satu lagi langkah, dah depan pintu syurga. Itu masing-masing tertakluk pada amalan-amalan. Nah, sekarang kita sudah dekat mati. Nak buat amal tambah pun dah tak boleh dah. Jadi kita baik sangka pada Allah. Kita baik sangka, insya-Allah Allah akan selamatkan kaki aku. Allah tidak akan jatuhkan aku dalam neraka sewaktu aku menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Allah akan sampaikan aku ke pintu depan pintu syurga. Allah akan masukkan ke syurga. Yakin dengan sepenuhnya. Jangan bimbang. Dan kalau betul kita yakin itu, akan Allah lakukan seperti apa yang kita yakin pada Allah. Subhanallah. Alangkah baiknya Allah pada kita, tuan-tuan, ya. Sebenarnya bila kita menyebutkan perkara ini, dia ada dua. Bagi orang yang maksiat, dia akan mengambil jalan mudah. Wah, itu mudahlah, tak payah kita beramal susah-susah. Tapi bagi orang yang ahli ibadah pula, dia lihat kepada kemurahan Allah, malunya aku dengan Allah.
Macam ni baiknya aku, macam ni baiknya Allah pada aku, tapi aku buat dosa lagi pada Allah. Ya Allah. Dia malu pada Allah. Macam sekarang kita, taukid kita baik dengan kita. Kita buat salah pun dia bagi kita gaji. Dia bagi kita bonus lagi. Dah lah kita salah pun kerja, bagi bonus lagi. Bagi kita tiket pergi holiday lagi. Masya Allah, malunya aku pada taukid aku. Macam ni aku pemalas pun dia bagi aku semua kebaikan. Inilah sifat orang yang beriman. Bukan dia ambil take advantage. Oh, Allah Ta'ala maha pemaaf. Tak apalah, kita boleh buat apa suka. Bukan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu saya sebutkan tadi. Kalau untuk kita dalam keadaan sihat-sihat ini, kita kena ada juga pertimbangan dengan rasa takut. Supaya jangan kita terlajak. Tetapi kalau memang di saat akhir umur kita, sudah tinggalkan rasa takut tu, jangan fikir lagi. Ya Allah, aku yakin ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih. Kau akan selamatkan kaki aku waktu meranjam antara mustaqim, dan tidak Kau akan jatuhkan aku dalam neraka. Ya Allah, aku yakin Kau adalah Tuhan yang pemaaf, Kau akan maafkan aku. Ini kita letakkan sepenuhnya dalam hati kita di saat akhir umur kita. Dan saat itu adalah saat yang dekat dengan setiap kita, tuan-tuan. Tak ada siapa yang tahu siapa yang akan menemui ajalnya pada malam ini atau esok pagi. Kalau Ustaz cakap seram pula. Saya kau tahu. Tak tahu siapa tuan-tuan ni. Entah malam ni ke entah besok pagi ada salah satu kita Allah Ta'ala nak panggil ke apa. Kalau sampai saat itu, jangan kita bimbang. Jangan kita fikirkan dosa kita, jangan. Jangan kita fikirkan neraka, azab, kubur semua, jangan. Kita letakkan sepenuhnya hati kita pada Allah. Allah akan selamatkan aku. Allah akan ampunkan aku. Allah akan masukkan aku nak syurga. Ingat itu sudah. Ini pelajaran ini penting, tuan-tuan. Pelajaran ini untuk semua kita. Bukan kata untuk orang tua, untuk orang muda. Untuk setiap kita bila kita melalui sakratul maut. Berkata Syekh Abdul Wahab Sya'rani lagi. Wa in zananta bi annahu yudkhilukal jannah. Jika engkau menyangka dengan Allah Ta'ala bahawa dia memasukkan kau dalam syurga tanpa hisab dan memberikan kau di dalam syurga itu apa saja yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati, dan saya Allah akan lakukannya. Begitulah dia. Itulah di syurga, tuan-tuan. Mala ainun ra'as wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ialah sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Itu syurga. Macam mana ni? Kalau kita lihat dalam dunia, manakah tempat yang paling cantik dalam dunia? Oh, kita kata kita dah pergi Eropah. Oh, kita dah pergi Australia. Kita pergi Jepun. Itu cantik. Oh, kita dah pergi Hollywood. Itu cantik. Kita dah pergi Universal World. Oh, itu cantik. Syurga. Lebih dari itu. Yang tak pernah kau lihat. Apa yang pernah kita dengar? Yang orang kata cantiklah, indah. Yang kita dengar. Mungkin kita tak sampai Amerika. Mungkin tak sampai Eropah. Tapi orang kata tempat ni cantik, cantik. Maka syurga lebih cantik dari apa yang kau pernah dengar. Atau mungkin kita gambarkan, kita bayang, kita khayalkan. Agak-agak syurga macam ni lah Ustaz. Agak-agak syurga macam ini, begini. Kalau itu yang kamu khayalkan, syurga lebih dari apa yang kamu khayalkan, yang tak pernah kamu fikirkan. Itu syurga, tuan-tuan. Tapi Ustaz, syurga ni bukan mudah. Syurga ni untuk orang beramal soleh. Kita ni maksiat, banyak dosa, lalai. Bolehkah Allah nak masukkan kita dalam syurga? Kalau Allah nak masukkan, bukan Allah mesti tanya mana tiket, mana pasport. Allah tak peduli. Masuk. Allah kuasa dia. Asal saja orang tu beriman. Sebab dalam ayat Quran dan hadis telah menyebutkan, Allah tidak akan memasukkan orang yang kafir dalam syurga, tak ada. Orang kafir dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman, macam mana baik dosa sekalipun, kalau Allah kata syurga, masuk. Itu hak Allah. Tak ada siapa kata, Tuhan, kenapa kau masukkan dia dalam syurga? Tak ada siapa boleh persoalkan kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah saat masa akhir umur kita ni, kalau kita yakin, sebenar yakin Allah akan masukkan kita dalam syurga, Allah akan tidak hisap kita, tidak tanya kita, bahkan dibagi kita syurga dengan segala kehendak kita, Allah akan lakukan. Pokoknya sangkaan baik kita pada Allah sepenuhnya, memuncak 100%, 1000%. Jangan ada sedikit pun risau tentang azab neraka, jangan. Itu bila di akhir saat umur kita. Ya. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang berkata dalam Al-Bahrul Mamdud fi Mawaqit wal Uhud. Ketahuilah bahawa segala pengertian zon yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu telah pun dimaklumi.
Iaitu zon tu mana kita yakin sangka baik, ya. Rajak dan zon itu kedua-duanya pasti ada. Sebabnya rajak tu sangka, zon tu rajak tu harap dan zon tu sangka. Rajak dan zon, harap dan sangka itu kedua-duanya pasti ada. Sebabnya yang menyampaikan kepada harapan itu, ya. Jika mengharap atau menyangka tanpa sebab, ianya dinamakan ghurur dan tamanni, seperti yang telah disebutkan terdahulu. Maknanya di sini, kalau kita masih dalam sihat-sihat lagi, kita sangka, kita harap yang Allah akan masuk kita dalam syurga, tapi maaf, kita buat dosa, tak apa, Allah maha pemaaf. Kita malas sembahyang, tak apa, Allah kalau nak masukkan aku dalam syurga, tak ada siapa boleh larang. Ustaz dah cakap dah tu. Dia pun ambil take for granted, tak kisah. Kalau begitu, orang ini sebenarnya gurur. Gurur tu apa? Tertipu, terpedaya. Ingat tuan-tuan dia, kita dah sebutkan pelajaran kita dahulu tu. Maknanya kalau orang itu dia tak buat apa yang dia harapkan, tak usaha kepada apa yang dia harapkan, maka itu namanya tertipu dan terpedaya. Dia tak makan obat, tapi dia cuma harap dia sembuh. Tak boleh. Dia tak makan, tak usaha cari rezeki, tapi dia harap dia akan dapat wang ringgit. Tak boleh. Begitulah dia, tuan-tuan. Orang seperti ini tertipu dan terpedaya. Jadi pokoknya harapan itu mesti disertakan dengan amalan. Melainkan di saat akhir umur kita, kita letakkan sepenuhnya keyakinan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti pada pasal yang kedua mengenai penawar rajak dan jalan yang melalui tercapai rajak dan ghalib rajak. Wallahu a'lam. Di sini ada satu soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Soalannya ialah bahawa mengenai apakah syarat-syarat yang boleh menggugurkan kewajipan berhijab atas seorang wanita tua. Jadi kalau wanita yang sudah berumur, apakah masih lagi dia wajib berhijab? Berhijab tu menutup aurat lah, ya. Kalau depan lelaki ajnabi yang halal nikah, wajiblah dia memakai pakaian menutup aurat rambutnya, kaki tangannya, ya, melainkan muka dan tapak tangan saja. Jadi ada tak syarat? Kalau kita kata orang dah tua macam tu, tak wajib lah ustaz, dia dah tua dah. Jadi adakah syarat dia umur dia dah 80 tahun ke, muka dia dah berkedut ke, dia dah tak nampak ke? Jawapan kita sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, likulli saqitatin laqitatun. Likulli saqitatin, bagi setiap wanita yang sudah tua, laqitun maknanya ada pula orang yang akan mengambilnya. Lelaki yang akan mengambilnya, maknanya menikahinya atau mengawininya atau sebagainya. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, orang perempuan dah tua dan orang perempuan yang muda sama saja dia punya masalah hukum aurat. Hukum aurat tu wajib tutup pada hujung rambut sampai hujung kaki, melainkan muka dan dua tapak tangan. Itulah dia. Tetapi dalam mazhab Hanafi rahimahullah taala, dia mengecualikan tentang hukum aurat ini. Bukan mengecuali itu boleh buka aurat, tidak, tapi meringankan kepada perempuan yang sudah tua, yang tidak ada lagi nafsu kepada lelaki yang melihatnya. Yelah, mungkin dah tua, dah nenek, dah umur dah 90, ya. Jadi mungkin orang lelaki tengok pun tak ada teringin kepada dia. Jadi kalau perempuan tua yang macam itu, maka dia diringankan daripada hukum menutup aurat. Bukan dia buka telanjang, tidak, tapi mungkin rambut dia terbuka, mungkin dia punya tangan dia tersingkat, baju lengan dia. Begitulah dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau sekiranya kita dalam mazhab Syafi'i, baik dia perempuan tua atau perempuan muda, sama saja hukumnya, sama sampai akhir umur dia. Wajiblah dia dalam keadaan menutup aurat kalau dia depan kaum lelaki yang halal nikah. Wallahu a'lam. Kenapa orang mazhab Syafi'i berkata demikian? Sebab di dalam Quran dan hadis tidak membezakan
antara yang tua dengan yang muda. Jadi dengan sebab itu Imam Syafi'i berpegang demikian. Cuma Imam Hanafi dia mengambil dasar untuk melihat kepada sebab syariat mengharamkan melihat aurat ialah jangan sampai timbul nafsu. Jadi kalau memang orang perempuan dah tua tu tidak ada bernafsu kalau lelaki melihatnya, jadi atas dasar sebab kenapa diharamkan melihat aurat wanita ialah kerana bimbang nafsu. Jadi dia kata, tak apalah kalau orang perempuan tua ni yang dah kita kalau tengok pun dah tak bernafsu, maka tidaklah dia seperti tutup aurat orang perempuan yang muda. Wallahu alam.